Hello semua, tahun ini agak sukar buat kita kan? Aku rasa ramai yang sangat-sangat terkesan dengan virus corona. Aku nak berikan pujian kepada semua sektor yang memberikan usaha yang terbaik dalam memberikan tenaga dan semangat kepada orang ramai. Baiklah, berkenaan jam, Demon Slayer sangat menarik, bukan? Kita mampu membantu orang ramai dengan menghiburkan mereka dan itu adalah perkara yang sangat hebat. Inilah yang aku inginkan dari manga kerana aku juga terasa dengan situasi sekarang. Jadi jom kita cakap pasal Jump Fest babak One Piece. Sangat-sangat luar biasa. Namun One Piece hampir tiba ke chapter ke 1000. Ketika anda membaca mesej ini, aku mungkin dah pun selesai menyiapkan chapter 1000 dan akan bertolak untuk melihat para pelakon di atas pentas. Tapi aku diberitahu untuk tidak pergi. Sayangnya, atuk-atuk dan nenek-nenek di atas pentas, tapi atuk-atuk dan gadis-gadis atas pentas tu, adakah mereka rasa sihat? Apa-apa pun aku dah tetapkan yang aku tak akan pergi. Tapi chapter 1000 dah siap. Adakah aku berjaya melukis dengan baik? Satu lagi fakta luar biasa, chapter 1000 akan diterbitkan dalam jam pertama tahun depan. Sangat tepat pada masanya. Tak sabar nak tunggu ia diterbitkan. Kami tengah menyediakan pelbagai projek untuk merayakan chapter 1000 dan kami berharap korang juga join parti tersebut bersama-sama kami. Tapi bukan itu sahaja, oleh kerana tahun 2021 adalah tahun untuk volume 100, tahun 2021 akan menjadi sangat-sangat menakjubkan. Berkenaan jalan cerita One Piece, adakah akhirnya watak itu akan mula membuka langkahnya? Kan? Lelaki dengan rambut merah. Macam biasa, narasi akan menjadi lebih gempak apabila kita mula menghampiri penghujungnya. Aku harap korang akan luangkan masa untuk menikmati tahun depan juga. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright guys, message tadi yang aku baca tu adalah ditulis oleh Oda sendiri dan aku ambil translation tu daripada translation Jepun English ke English Melayu. So mungkin akan ada kesalahan sikit dalam pengalihan bahasa tersebut, jadi aku minta maaf Dan message tersebut ditulis Oda pada Disember 2020, which is aku nak draw attention korang adalah Oda ada menyinggung pasal seorang lelaki berambut merah akhirnya akan mula bergerak. So as far as we concern, kita masih belum nampak pergerakan Shanks dalam chapter-chapter One Piece untuk tahun 2021 ini. Dan kalau kita ikutkan timing publication manga untuk 2021, kita hanya tinggal satu je lagi chapter, which is chapter 1035 yang dijadualkan akan diterbitkan pada 17 Disember 2021 and then next week WSJ pula bercuti. So persoalannya, adakah dalam chapter 1035 Oda akan berikan kepada kita satu highlight untuk pergerakan Shanks? Sebab kalau tak, memang dah tak ada dah manga untuk tahun ni. Sebab benda ni Oda dah janjikan tahun lepas. Maybe kita kena prank sekali lagi. Sebab kalau kita nak cerita pasal movie Red tu pun bukannya dikeluarkan tahun ni pun. Lepas tu pula movie adalah filler atau non-canon. Tapi maybe lah some part of the movie adalah canon. Sebab filem tersebut Ichiro Oda bertindak sebagai general producer dan supervisor kan. Cumanya movie tersebut adalah tahun depan, still bukan tahun ini. So kita tunggulah chapter 1035 ni nanti macam mana. Ada tak kelibat Shanks? Jangan dia selitkan just kat dalam cover page sudah. Okey, tak apa guys. The reason why aku sentuh perkara ni adalah sebab dalam video hari ni aku nak highlight SBS Question Corner volume 101. Cuma dalam video ni aku nak mention perkara-perkara yang penting je dan aku tak masukkan soalan-soalan yang mengandungi unsur-unsur berjenaka dan redundant. Okey? Alright, jom. Let's proceed with the content. Alright, soalan pertama yang aku nak highlight dalam SBS Question Corner 101 adalah berkenaan soalan salah seorang peminat yang bertanya. Dalam kru Red Hair Pirates, kita just kenal Lucky Roo, Ben Beckman, Yasop dan Rockstar je. Boleh tak awak bagi tahu kepada kami nama-nama kru Shanks yang lain? Kemudian Oda menjawab satu persoalan yang ramai nak tahu. Oda mengatakan kalau dikira semua yang berada di bawah Shanks, pasukan Red Hair sebenarnya sangat-sangat ramai. So kat sini membuktikan bahawa yang hadir ke Marineford sebelum ini bukanlah representing the entire Shanks crew. Sebab Oda bagi tahu mereka itu adalah officer dalam Red Hair Pirate dan mereka semua mengenali Luffy. Jadi Shanks juga ada armada dia yang tersendiri dan dia juga ada anak-anak buah yang ramai. Tak sure sama ada Shanks juga menggunakan istilah Division Commander macam Whitebeard Pirate ataupun istilah Captain seperti mana yang digunakan oleh Blackbeard. Kalau Blackbeard dia ada 10 Titanic Captain, kalau Whitebeard dia ada 16 Division Commander, kalau Big Mom sebelum ni dia ada 4 Suite Commanders. Lepas
Charlotte Snack, which is one of the Suite Commander, berjaya dikalahkan oleh Uruge. So tinggal 3 Suite Commander je. Manakala dalam Beast Pirate kita dah tahu Kaido dia gunakan hierarki dari waiters, sama ada pergi ke pleasures ataupun gifters. Lepas tu diorang ada peluang untuk naik ke headliners, dan headliners pula ada peluang untuk naik ke Tobiropo, dan Tobiropo pula ada peluang nak naik pergi ke All Stars. Dan kalau kita perasan, Lanun Big Mom ni sangat kontradik dengan Lanun Whitebeard, sebab Whitebeard rekrut fighter untuk dia gelarkan sebagai anak, tapi Big Mom lahirkan anak untuk direkrut jadi fighter dia. Dan dengan selamba je dia peralatkan anak-anak dia untuk kepentingan diri dia. Macam dia nak bagi Lola kahwin dengan Loki, Pudding kahwin dengan Vince Smoke, lepas tu relax je dia ambil nyawa anak dia apa semua kan. Whitebeard pula, kalau kacau anak aku, satu armada turun menyerang. So dalam SBS Question Corner ni tak bagi tahu detail sangat pasal Red Hair Pirates, cuma kita dapatkan nama-nama officer Shanks je, which is lelaki yang memakai snow cap dengan corak tengkorak ni bernama Lime Juice. Lelaki berbadan besar dengan jahitan di muka ini bernama Bong Punch, dan beruk atas kepala dia bernama Monster. Lepas tu lelaki yang macam sombong-sombong macam Donald Trump ni dengan tatu naga kat tengkuk dia bernama Building Snake. Tak tahulah tatu naga ke tatu ular ke kan. Lelaki dengan rambut panjang yang diikat dengan kemas ni bernama Hango, dan lelaki yang macam singa ni bernama Howling Gap. Dan inilah semua officer yang disebut nama mereka dalam Question Corner kali ini. Dan apa yang mengejutkan adalah Rockstar yang diteorikan oleh ramai dalam One Piece community, yang mana mengatakan bahawa dia berkemungkinan adalah anak Rock di Zebek, bukanlah seorang officer pun. Alright, next question. Peminat bertanyakan tentang chapter 1024 dan menerusi penelitian peminat tersebut dan bertanya, adakah watak So and So yang Oda kaitkan dalam chapter tersebut adalah bapa kepada Zoro? Jadi Oda pun menjawab bahawa dia sebelum ini telah mendapat banyak persoalan berkenaan seseorang ini, dan Oda mengatakan bahawa akan menjadi kurang beradab untuk mendedahkan siapa dirinya menyedari seseorang itu telah menyembunyikan identitinya dengan bersebab. Jadi disebabkan terlalu ramai yang menekanya, aku akan perkenalkan siapa dia seseorang itu. Ketiga-tiga mereka ini adalah daimyo untuk sesebuah wilayah yang telah runtuh. Shimotsuki Ushimaru adalah daimyo wilayah Ringo, Fugetsu Omusubi adalah daimyo wilayah Kibi, Uzuki Tempura adalah daimyo wilayah Udon. Dan aku dapat info yang sangat menarik daripada Arthur from the Library of Ohara yang mengatakan bahawa kesemua daimyo Wano memiliki pattern nama yang sama, which is gabungan daripada bulan dan nama hidangan. Contohnya Kozuki bermaksud moonlight, manakala Oden adalah nama sebuah hidangan, dan Sukiyaki juga adalah nama sebuah hidangan. Shimotsuki bermaksud frost moon, dan Ushimaru merujuk kepada hirisan daging. Fugetsu bermaksud wind moon, dan Omusubi adalah nama lain bagi onigiri ataupun rice ball. Dan kita dapat lihat bentuk muka Omusubi pun nampak macam rice ball. Uzuki bermaksud rain moon, dan tempura juga adalah nama hidangan. Dan dalam chapter 965 kita boleh tengok kesemua nama-nama keluarga daimyo termasuklah keluarga shogun sendiri memiliki nama bersempena bulan, tapi hanya keluarga Kurozumi je bermaksud arang hitam. Alright, setelah kematian Oden, semua wilayah dalam Wano bangkit untuk menentang Orochi, namun kesemua mereka telah berjaya dikalahkan oleh Beast Pirate. Oleh kerana Shimotsuki Ushimaru sangat terkenal bersama-sama Onimaru, si musang itu sangat-sangat terkejut melihat wajah Zoro yang sangat-sangat mirip Ushimaru waktu mudanya. Namun scene tersebut aku potong, kata Oda, sebab terlalu complicated, dan berkemungkinan Oda tidak akan mendedahkan identiti ketiga-tiga daimyo ni dalam manga dan hanya akan bagi tahu ke SBS sahaja. Dan bagi menjawab persoalan tadi, Oda mengatakan bahawa Shimotsuki Ushimaru bukanlah bapa kepada Zoro. Cuma Oda cakap, adakah patut dia melukis susur galur keturunan Ushimaru atau biar dirahsiakan? Cuma ayat akhir Oda, dia mengatakan yang memang Ushimaru dengan Zoro nampak sangat seiras. Alright, so kat sini aku nak ajak discuss sikit, adakah ini bermakna Zoro bukan dari keturunan Shimotsuki? Ladies and gentlemen, abang kakak, my stand is still, aku masih berkeyakinan yang Zoro adalah dari keturunan Shimotsuki. Alright, dalam video sebelum ni aku ada kupas pasal struktur negara Wano. So basically, negara Wano terbahagi kepada 6 wilayah, dan ke-6 wilayah ini ditadbir oleh 6 keluarga utama di Wano. Mereka adalah keluarga Kozuki yang mentadbir Flower Capital dan keseluruhan Wano yang juga merupakan shogun di negara tersebut. Keluarga Shimotsuki yang kita tahu adalah pentadbir wilayah Ringo dan Hakumai. Keluarga Fugetsu yang didedahkan sebagai pentadbir
wilayah Kibi, keluarga Uzuki yang didedahkan sebagai pentadbir wilayah Udon. Dan kita tahu sebelum ini wilayah Kuri merupakan sebuah wilayah bebas hukum sebelum Kozuki Oden claim tempat tersebut. So tinggal lagi keluarga Amatsuki dan Kurozumi yang kita belum tahu di mana wilayah kedaimyoan mereka. Cumanya di Wano, keluarga yang prominent, yang masyhur antara keenam keluarga ini adalah keluarga Kozuki, disebabkan diorang ni memegang tampuk pemerintahan. Keluarga Kurozumi yang masyhur dengan penderhakaan, dan satu lagi keluarga which is Shimotsuki. Shimotsuki Ryuma, the legendary swordsman, bahkan digelar king suatu masa dahulu dan juga digelar sword god. Shimotsuki Kozaburo, one of the swordsmith yang terhandal di Wano, sampai one of his sword digunakan oleh shogun sendiri. Dan dia jugalah antara orang yang terawal untuk meneroka dunia luar 50 tahun dulu from the current storyline. Dan only keluarga Shimotsuki je yang memegang dua wilayah, which is Hakumai dan Ringo. Tak sure lah, maybe wilayah Hakumai tu sebelum ni belongs to other clan ke kan. Tapi Shimotsuki family ni, aside from dua clan tadi, antara yang sangat prominent. Toki lepas kahwin dari Amatsuki kena convert jadi Kozuki dah kan. So in my opinion, even Shimotsuki Ushimaru bukanlah bapa kepada Zoro, maybe Zoro anak kepada abang Ushimaru ke, adik Ushimaru ke, tak pun dari keluarga Shimotsuki yang lain. So aku still memegang teguh pendapat aku yang Zoro is a Shimotsuki regardless of this new info yang kita dapat dari Oda. Alright, info seterusnya yang kita dapat dari SBS Question Corner 101 adalah berkenaan rupa Frankie dari umur 50 dan 70. Dan umur Frankie untuk umur 50 dan 70 apabila pada masa akan datang apabila something went wrong. Jadi kapal kawan tu. Lepas tu Oda juga ada melukis cara King makan. Pelik-pelik je. Dan Oda mendedahkan kepada kita nama Kanabo milik Yamato yang bernama Takeru, dan siap mengilustrasikan lagi kalau Kanabo Yamato tu jadi orang. Lepas tu Oda juga ada menyinggung pasal YouTuber yang membuat teori pasal One Piece. So Oda mengatakan yang dia agak terkejut betapa tingginya kefahaman mereka tentang One Piece ni, dan Oda bagi tahu juga dia dah stop menonton video-video teori kat YouTube sebab bahaya untuk dia kalau dia assume semua peminat One Piece memiliki kefahaman macam penteori-penteori One Piece ni, sebab ini akan membuat dia terperangkap dalam assumption. Okey, tak payah explain lah pasal dia orang dah tahu. Sebab ada juga ramai dari kalangan peminat One Piece yang hanya sekadar membaca manga sahaja. Lepas tu Oda juga ada melukis rupa bentuk killer kalau dia termakan Devil Fruit Smile yang berjaya, dan Oda melukis killer menjadi gifter gajah. Ui, untung killer dapat jadi pleasure je, kalau tak lagi naya. So guys, I guess that's all yang aku boleh kongsikan untuk SBS Question Corner 101 ni. Dan insyaAllah lepas ni kalau keluar lagi new SBS Question Corner, aku akan share lagi dengan korang along with my thought. Okay, and aku juga nak ucapkan special thanks to Library of Ohara yang menyusun SBS Question Corner ni dalam website dia. So that's all I have untuk perkongsian kali ni, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi